Semuanya dah ready kah? Kalau dah ready, kita boleh mulakan. Ready. Okey. Nazrin boleh mula? Okay, maaf ya. Lambat 15 minit. Masalah teknikal. Jadi pertama sekali, korang nak bahasa Inggeris ke, bahasa Indon ke, bahasa Melayu ke campur-campur ke? Macam mana? Bahasa Indo aja. Indon Okay. Okay, saya cuba tapi mungkin bunyi dia agak kelakar sikit lah. Right, untuk presentation kami buat produk yang bernama Froyo Bites. Nampak bunyi dia sangat menarik kan? Dia memang menarik. First off kita bagi introduction lah untuk Universiti Teknologi Marah, UiTM. Ini kita punya grup. UiTM. Sangat cantik grup kita. Teruskan. Hai. We say menjadikan UiTM sebuah universiti terkemuka di dunia dalam bidang sains, teknologi, kemanusiaan dan keusahawanan. Nak jadi universiti paling bagus lah di seantara dunia. Moto, usaha, takwa, mulia. Bagus. Falsafah. Menyelah potensi, membentuk masa hadapan. Jadi orang yang student pelajar UiTM ni, dia punya objektif dia adalah untuk menjadi pembentuk masa hadapan. Misi UiTM adalah menjuarai pembangunan bumi putera, profesional yang tangkas, menerusi kurikulum ke hadapan dan pendidikan berimpak. Next. First, pertama kali kita nak bagi tahu apa projek kita orang inilah. Projek kita ini bernama bukan tu. Sulam. Sulam. Sulam ni adalah Service Learning Malaysia University for Society. Jadi inilah sebabnya kita orang ini berkolaborasi dengan Universiti Andalas. Sebab UiTM ini dia adalah universiti kerajaan. So kerajaan nak bagi pelajar-pelajarnya lebih berkemahiran dan nak bagi terdedah lah dengan pelajar-pelajar daripada luar negara. So sebab tu berkolaborasi dengan pelajar daripada Universitas Andalas. Jadi inilah projek sulam kita orang, iaitu Froyo Bites. Seterusnya. Seterusnya kita masuk dekat sejarah yogurt. Saya Nurahana binti Muhammad Nazri, pelajar mikrobiologi diploma. Sejarah yogurt. Yogurt ni dah ditemui lama dah, beberapa ribu tahun yang dulu, tapi dia punya asal-usul yang betul-betul dia belum, macam masih tak diketahui. Tapi diyakini yang yogurt ni ditemui dekat Timur Tengah ataupun Asia Tengah. Ni ringkasannya sejarah yogurt. Asal-usul perkataan yogurt ni daripada Turki, iaitu yogemak. Maksud dia untuk mengental ataupun menggumpal. Dulu
orang Timur Tengah ni dia suka mengembara. Macam kat sini cakap puak nomad. Okay, lepas tu dia bawa susu biri-biri. Susu biri-biri tu dia simpan dekat dalam kantung yang diperbuat daripada kulit haiwan. Lepas tu bila dia dah sampai, dia nak minum susu tu. Lepas tu dia dapati yang susu tu macam dah kental. Lepas tu macam masam. Tapi rasa dia sedap. Macam tu. Dia dah tak macam susu dah, sebab dia dah kental kan. Lepas tu rupanya susu tu dia dah menggumpal dalam kulit haiwan sebab enzim semula jadi yang ada dalam kulit tu sendiri. Okey, lepas tu puak nomad di Asia Tengah dengan Timur Tengah ni dia mainkan peranan dalam pembangunan awal yogurt. Okay, proses penampaian susu jadi yogurt ni cara yang praktikal untuk orang dulu-dulu ni simpan susu supaya tahan lebih lama. Sebab tanpa guna peti sejuk lah, sebab dulu kan tak ada peti sejuk kan. Jadi itulah cara diorang membuatkan susu tu tahan lebih lama dengan ferment jadi yogurt. Okey, lepas tu dalam sejarah-sejarah dulu penggunaan yogurt ni ada dalam banyaklah teks kuno lama kan. Ada dalam teks Ayurveda India dengan Bible. Okey, next. Okey, kaedah tradisional pembuatan yogurt fermentasi semula jadi dengan bantuan bakteria. Okey, dalam fermentation ni dia involve Lactobacillus bulgaricus dengan Streptococcus thermophilus. Dia menghasilkan asid laktik, mengentas susu dan memberikan tekstur dan rasa masam dekat yogurt ni. Okay, Lactobacillus bulgaricus ni dia berasal daripada Bulgaricus bacillus. Bulgaricus ni dia berasal daripada Bulgaria, sempena nama Bulgaria lah. Okay, sebab dulu orang yang first discover Lactobacillus bulgaricus ni ilmuwan Bulgaria, nama dia Stepan Grigorov. Dia dengan ilmuwan Rusia Belgia nama dia Ilya Meshnikov. Maksudnya dia bekerja sama-sama. Lepas tu dia lah orang first yang identify ataupun isolate Lactobacillus bulgaricus ni. Sebab itulah nama Lactobacillus bulgaricus ni dapat daripada Bulgaria tu. Okay. Lepas tu next. Okay, lepas tu pengenalan ke barat. Okay, yogurt ni dia jadi lebih dikenali di dunia barat pada awal abad ke-20. Lepas tu populariti dia berkembang seiring dengan pengiktirafan manfaat kesihatan termasuk kandungan probiotik yang baik untuk pencernaan. Kita tahu kan, yogurt probiotik tu sinonim, betul tak? Lepas tu dia memang baik untuk pencernaan kita. Okay, lepas tu pertengahan abad ke-20, kemajuan dalam teknologi makanan dan penyujukan ni membolehkan pengeluaran dan perniagaan yogurt secara besar-besaran. Okay, ni sebab itulah dia menyebabkan perkembangan macam-macam rasa, perisa, tekstur dan jenis yogurt yang tersedia pada hari ini. Termasuklah Greek yogurt kan. Sekarang kan macam-macam perisa ada kan. Ada strawberry yogurt, ada mango, macam-macam boleh dapat hari ni. Okay, lepas tu yogurt dia terkenal hari ni sebab dia punya manfaat, nutrition dia. Thank you. Seterusnya pengenalan tentang yogurt. Yogurt ni adalah satu produk susu yang telah difermentasi oleh bakteria probiotik tertentu yang hadir di dalamnya. Jadi proses fermentasi ini terjadi adalah dengan mengubah susu menjadi makanan kaya nutrisi dan memiliki rasa masam yang khas dan tekstur yang kental. Seterusnya cara pembuatan yogurt. Bagaimana yogurt tu boleh terhasil? Basically dia ada 7 step. Yang pertama adalah penyeragaman.
ataupun kita panggil dia standardization. Produk susu ni akan ditambah susu tepung skim sebagai penstabil dengan tujuan memperbaiki kandungan pepejal dan tekstur serta mengurangkan kandungan lemak dan meningkatkan jumlah pepejal dalam susu. Step yang kedua adalah pempasturan. Susu tersebut akan dipanaskan pada suhu yang tinggi untuk tempoh masa yang ditetapkan, iaitu suhu antara 85 hingga 90.5 darjah Celsius selama 30 hingga 60 minit. Tujuan proses pempasturan ni adalah untuk memusnahkan mikroorganisma dalam susu yang boleh mengganggu proses penapaian, mendenaturasi protein menghasilkan tekstur yang lebih baik serta membantu membebaskan sebatian dalam susu dan mengeluarkan oksigen terlarut sekaligus merangsang pertumbuhan kalcia pemula. Kalcia pemula tu adalah bakteria baik yang kita guna untuk buat yogurt ni lah. Yang ketiga adalah proses homogenisasi. Dalam proses ni kita gunakan pemprosesan tekanan ultra tinggi, ultra bunyi dan mikrobendalik dalam julat dari 10 hingga 20 MPa. Tujuan proses homogenisasi ni adalah untuk memecahkan tipisan lemak dalam susu dan menjadikan semua saiz sama serta untuk menghasilkan produk akhir yang lebih licin dan berkrim dengan kestabilan yang lebih besar. Seterusnya, langkah yang keempat adalah fermentasi atau kita panggil dia penapaian. Susu tu akan disejukkan pada suhu 38 hingga 44 darjah Celsius dan disuntik dengan kalcia penghasil asid laktik, iaitu yang biasa kita gunakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada kepekatan 2%. Kemudian ia akan dibiarkan pada suhu ini selama 4 hingga 6 jam untuk mengurangkan penghasilan laktosa, agregat protein dan sebatian perisa terbentuk. Seterusnya, lepas difermentasikan, kita akan sejukkan dia. Setelah pH 4.5 tu dicapai, yogurt tu akan disejukkan pada suhu kurang daripada 30 darjah Celsius dengan tujuan untuk menghentikan pengeluaran asid yang berlebihan. Dan seterusnya, langkah yang keenam, pembungkusan. Yogurt tu akan dibungkus dalam bekas plastik atau untuk produk yang mempunyai kualiti yang tinggi, dia akan dibungkus dalam balang kaca. Dan step yang terakhir adalah penyimpanan. Yogurt tu akan disimpan pada suhu kurang daripada 10 darjah Celsius, tetapi lebih baik jika yogurt tu disimpan di bawah 5 darjah Celsius. Tujuan penyimpanan ni adalah untuk melambatkan tindak balas biologi dan biokimia serta menghalang pertumbuhan bahan asing yang berpotensi seperti kulat. Okey, saya Alia Syazwani binti Andri Sofian dan saya akan terangkan jenis dan kategori produk. Okey, yang umumnya yang kita guna adalah yogurt. So, ia merupakan makanan probiotik dan merupakan sumber protein yang baik untuk pencernaan. Yogurt juga boleh dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ada 3 jenis yogurt. Yogurt yang pertama ialah natural plain yogurt. Slide sebelah boleh. Okay, natural plain yogurt. Okay, umumnya natural plain yogurt ni dia adalah yogurt kosong yang tidak ditambah perasa. Oleh itu, yogurt jenis ini adalah pilihan yang sering digunakan dalam masakan sama ada buat untuk pencuci mulut, kek ataupun lauk pauk. Kerana plain yogurt ni dia dilabel sebagai whole milk ataupun full fat yogurt. Tulisan fat atau lemak pada yogurt ini juga sering disalah ertikan kerana terdapat kajian mendapati bahawa lemak yang terdapat dalam yogurt jenis ini adalah lemak sihat dan bukanlah jenis lemak tepung. Okay, antara salah satu kebaikan yogurt natural plain yogurt ini adalah
ia jarang ditambah dengan sebarang pemekat atau bahan tambahan yang digunakan dalam low fat atau non-fat yogurt. Oleh itu, yogurt jenis ini sesuai untuk kanak-kanak sebagai makanan tambahan. Yang kedua adalah Greek yogurt. Greek yogurt pula ataupun dikenali sebagai yogurt Yunani dibuat dengan menyaring whey cair untuk menghasilkan produk yang lebih kental dan berkrim. Dan Greek yogurt ini dia punya konsentrasi protein yang lebih tinggi dan kurang gula, kurang laktosa. Greek yogurt ini mengandungi 5 ke 6% sahaja protein dibanding dengan yogurt yang biasa. Ini bermaksud bahawa Greek yogurt ini menyediakan lebih banyak protein dan gula yang sedikit daripada yogurt biasa untuk jumlah nilai kalori yang sama. Sebabkan Greek yogurt ini sering diambil oleh orang Greek yogurt ini juga sering diambil oleh orang yang mengamalkan gaya hidup sihat ataupun orang yang sedang berdiet. Dan konsep kami ni adalah berkonsepkan secara sihat. Oleh itu, Greek yogurt merupakan pilihan yang terbaik. Yang ketiga ialah yogurt almond. Yogurt almond. Memandangkan yogurt almond ini tidak mempunyai laktosa, jadi susu badam ini sangat sesuai buat mereka yang penghidap hypolaktasia, iaitu masalah intoleransi laktosa, di mana seseorang itu tidak dapat mencerna laktosa sehingga menyebabkan masalah sakit perut ataupun perut kembung. Ia juga tidak mengandungi susu lembu atau susu produk haiwan yang lain. So, dia sangat bagus ia merupakan pilihan yang bagus untuk orang vegan ataupun mereka yang beralahan terhadap susu. Yogurt almond ini juga mempunyai nilai kalori yang rendah dan gula yang rendah. Oleh itu, ia sangat sesuai untuk mereka yang sedang berdiet dan ingin menurunkan berat badan. Selain itu, ia juga kaya dengan antioksida dan vitamin E, di mana ia membantu mencegah tubuh dari mengalami keadaan pengoksidaan, iaitu oxidative stress yang boleh merosakkan sel-sel tubuh dan yang menyebabkan penyakit kronik seperti penuaan awal dan keradangan. Vitamin E juga sangat penting untuk pesakit jantung, kanser dan penyakit Alzheimer. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita lihat kaedah dan proses pembuatan Froyo Bites video. Macam itulah cara-cara buat Froyo Bite.
Seterusnya, saya Syahmi. Saya akan terangkan aplikasi dan kegunaan Proyobytes. Macam mana kita menggunakan Proyobytes ni dalam kehidupan seharian kita ya. Pertama kita boleh menggunakan Proyobytes ni sebagai makanan tambahan. Contohnya macam kalau kita ambil suplemen ke apa kan. Tapi yang ni kita gunakan Proyobytes sebagai makanan tambahan kita kerana dia kaya dengan banyak nutrisi lah yang seperti kita tahu oleh Alia Syazwani telah bercakap tadi. Seterusnya sebagai pencuci mulut pun boleh juga kerana sebelumnya sebab Proyobytes ni dia seperti dessert macam yang kita tengok macam lebih kurang macam ais krim yogurt, tapi kita ubah sedikit supaya dia lebih mudah untuk dikonsum lah. Dan yang seperti kita tahu yogurt sebagai probiotik. Slide seterusnya. Jadi waktu yang sesuai lah yang katakan untuk kita mengamalkan Proyobytes, yang first sekali sarapan lah, di mana awal pagi kan eloklah untuk kita konsum makanan-makanan yang kaya dengan protein terutamanya lah, sebab yogurt ni kaya dengan protein juga. Selepas tu kita boleh juga konsum Proyobytes ni atau snack lewat malam lah, sebab dia tidak terlalu banyak kalori lah, jadi sesuai lah untuk kita snack lewat malam sambil tengok cerita-cerita ke Netflix ke kan. Okay. Slide seterusnya. Jadi yang ni antara kebaikan Proyobytes lah, dan antara tujuan kita buat Proyobytes ni. Jadi ia menarik minat kanak-kanak untuk makan buah-buahan dan yogurt dalam cara yang lebih menarik. Jadi Proyobytes ni antara inovasi kita lah untuk membuatkan kanak-kanak ni, sebab mereka ni kita tahu pada usia waktu tu sukar lah untuk mereka ni makan buah-buahan ataupun yogurt kerana rasanya yang mungkin kurang enak lah bagi mereka ya. Seterusnya Proyobytes juga boleh mengawal selera makan. Lepas tu yang kita tahu tadi, yogurt ni dia kaya dengan probiotik, jadi elok untuk sistem penghadaman kita lah. Seterusnya dia akan menguatkan sistem pertahanan badan, di mana apabila usus kita ni sihat, dia akan membantu dalam proses penyerapan nutrien yang bagus lah. Jadi badan kita akan mempunyai sistem pertahanan badan yang kuat lah. Dan dia akan meningkatkan metabolisme badan kerana dia kaya dengan protein. Sekian, terima kasih. Okay, hello, Assalamualaikum semua. Okay, so saya Najmi. So, itunya ni Pak akun ni, sebab saya adalah bahagian poster. So, kalian sudah dapatkan poster yang saya hantarkan di WhatsApp. Dah kan? So, kalian boleh rujuk ke posternya, takut di sini kalian tidak nampak. So, posternya kami di sini. So, pertama sekali adalah kaedah pemasaran kami lah. So, kaedah pemasaran kami itu menggunakan Instagram sama WA ataupun WhatsApp. Okay. So, kami gunakan Instagram ini supaya kami dapat postkan foto-foto produk kami, video cara pembuatan Proyobytes dan sebagainya. Okay. Untuk WhatsApp pula kami gunakan supaya kami hanya menggunakan perkhidmatan COD ataupun cash on, bukan COD, itu perkhidmatan pick up. So, customer harus pick up dari tempat kami supaya kami dapat kekalkan kualitas produk kami, kerana kami untuk beginners tu tak mahu menggunakan iceberg terlebih dahulu. Kami takut kerja kalau posting tu mungkin kualitasnya sudah turun. Okay, so seterusnya kami juga letakkan tentang soal selidik kebolehpasaran produk kami. Yang gambar yang pertama sebelah kiri itu soalannya adakah orang-orang itu tahu tentang yogurt. So majoritinya tahu tentang yogurt. Soalan yang di bawahnya pula soalannya adalah adakah orang-orang sini suka makan natural yogurt sama buah-buahan. So majoriti jawapannya adalah lebih suka kepada buah-buahan lah. Okay. Yang seterusnya tu bawahnya tu lagi tentang adakah orang-orang ini tahu
kebaikan ataupun faedah yang kita boleh dapat ketika ambil yogurt. So majoritinya tahu, terdapat juga yang agak kurang tahu dan ada juga yang tidak tahu. So jadinya oleh itu kami melakukan projek ini supaya kami dapat kongsilah apa faedah-faedah yogurt dan cara kami modify yogurt tu. Okay. Soalan yang kedua adalah, soalan yang seterusnya, adakah orang ini lebih gemar makan yogurt berperisa ataupun yang original punya? So majoritinya lebih suka kepada yang berperisa. Contohnya perisa strawberry, perisa mangga dan perisa blueberry lah. Okay, so yang bawahnya tu pula, kami juga membuat survey. Kalau kami mau improve produk-produk itu, kami harus perbagaikannya tu jenis flavornya. So kami juga survey, tanya kepada orang-orang apakah buah-buahan yang sesuai untuk yang ataupun yang patut diletak juga dalam Froyo Bites ni. So majoritinya itu cakapnya mau letak strawberry, blueberry, buah nangga, anggur dan pisang. So jadinya kita terusin atas sebelah kanan, iaitu kami menanyakan harga yang sesuai lah untuk kami jual produk kami. So majoritinya letakkan harganya iaitu dalam 3 hingga ke 5 ringgit. Dan ada juga yang keduanya katanya 5 hingga ke 10 ringgit dan ada yang katanya kurang daripada 3 ringgit. So soalan yang terakhir itu, adakah orang-orang ini suka makan yogurt bersama coklat ataupun tidak? So majoritinya suka yang letak coklat. Ada juga yang tidak tahu sama ada patutkah ataupun tidak patut letak coklat, dan ada yang kata tak mahu dengan coklat. Tapi kami ini membuktikan kat sini supaya iaitu dengan cara modify ini dengan tambah buah, letak coklat, semuanya supaya dapat menarik minat orang-orang untuk makan yogurt ni lah. Okay. Jadi iaitu seterusnya kita beralih kepada pengiraan kos bagi membuat. Pengiraan ini dikira untuk mengikut cube. So kami kiranya dalam 50 cubes of Froyo Bites seperti yang kalian tengok videonya tadi, iaitu yang punya Froyo Bites tu dalam bentuk cube. Okay. So bahan pertamanya grade yogurt. Grade yogurt ni kita gunakan dalam 370 gram dengan harganya RM RM7.60, iaitu dengan kuantiti kami menggunakan itu sebalang saja. So satu unitnya, so jadi kiranya RM7.60 untuk yogurt. So untuk buah mangga pula kami menggunakan 350 gram untuk satu biji. So harga per unit itu RM2, RM2.20. Jadinya kami gunakan 3 biji mangga untuk membuat Froyo Bites tu. So harganya totalnya jadi RM6.60. Jadi seterusnya buah mangga ataupun buah naga ataupun kalian kalau Englishnya dragon fruits or pitaya. So saiz yang kami gunakan iaitu 400 gram dengan harganya RM3 ataupun RM3. So kami gunakan itu 2 biji. So totalnya jadi RM6. So untuk coating coklatnya kami gunakan berries yang beratnya iaitu 250 gram dengan harganya RM6. Lepas tu kami gunakan satu blok saja coklat itu. So jadi totalnya RM6. So bekas ini kami juga ini tempah daripada Shopee. So jadinya kami menempatkan bekas itu untuk mengisi padu 150 ml yang boleh muatkan 5 cube bagi satu bekas tu lah. Okay, so jadi harga satu bekas itu kos 75 sen, dan kami gunakan 10
bekas untuk 50 cubes of Froyo Bites. So total harganya RM3.50. So jadi model keseluruhan untuk penyediaan Froyo Bites ini adalah RM33.70. So jadinya setelah dikira-kira itu harga per unit of Froyo Bites termasuk harga bekasnya, iaitu harganya jadi RM5.50. So jadi untung bersih bagi Froyo Bites keseluruhan itu RM21.30. Tapi kalau untungnya bagi untuk satu berkas, so jadinya untungnya dapat RM2.13. So yang di atas itu dalam bulatan itu adalah gambaran produk kami, gambaran prototype lah orang kata, prototype produk kami. So itu saja. Jangan lupa follow AJ kami, dan like video kami lah di Instagram. Sekian, terima kasih. Ini untuk pendek aja. So adakah kalian punya soalan ke apa tentang presentation kami sebelum kita beralih kepada sesi 2-nya? Ya, itu Karen Nisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah mempresentasikan Froyo Bites ya. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji, apa perbedaan Froyo Bites milik kelompok penyaji dibandingkan dengan Froyo Bites yang lain? Dikembalikan. Untuk Froyo Bites-nya kami punya kelompok itu harganya kalian juga boleh dapatkan seperti yang kalau sebab di sini di kawasan kami ini susah sikit untuk mendapat Froyo Bites seperti itu. So jadinya sistem produk kami adalah macam itu, lebih tertumpu kepada sekelompok tapi mampu mengekalkan kualitas produk itu walaupun pasarannya itu tidak sampai ke seluruh Malaysia gitu. So jadinya kami juga masih gunakan buah-buahan yang fresh. So untuk yogurt juga kami menggunakan yogurt tempatan, tidak menggunakan yogurt import. So jadinya di sini itu kami menggunakan yogurt daripada farm fresh itu yang datangnya dari Malaysia punya produk. So jadinya itu kita mahu lebih kepada support produk, kita menggunakan produk tempatan untuk membuat produk kita gitu. Baik, cukup dipahami. Berarti untuk di Malaysia sendiri masih belum familiar dengan Froyo Bites ya? Ya, betul. Baik, terima kasih atas jawabannya. Cukup saya pahami. Dikembalikan. Sama-sama. Yang lainnya ada soalan? Jikalau tidak ada soalan, Syania, bolehkah kita mulakan sesi keduanya itu dari review ataupun presentasi dari Universitas Andalas? Mohon maaf Kak, itu yang sesi 2 itu kami dari Malas itu mereview dari presentasi UTM. Jadi presentasi dari kami itu tidak ada. So jadinya sesi 2-nya reviewnya boleh kita mulakan kah? Ya, boleh. Okay. So Alia stop share screen, so start review. Maksudnya